Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 5. Hari ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam dalam bidang akidah di bawah tajuk Bahaya Sihir unit 5. Baik, di sini di dalam buku teks pendidikan Islam muka surat 94 dan 95. Okey, kita tengok dulu dalil pengharaman sihir. Dalil pengharaman sihir. Sihir diharamkan berdasarkan dalil dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi was-sihru. Muttafaq alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah itu 7 perkara yang membinasakan? Nabi Muhammad SAW bersabda, pertama syirik, kedua sihir. Baik, dekat sini kita dapat bahawa sihir adalah salah satu perbuatan merosakkan akidah. Apakah hukum mengamalkan sihir? Sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Hukum jumpa tukang sihir untuk mengubati sihir. Ini adalah berdasarkan daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal ataupun sihir, lalu dia membenarkan apa dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi mendatangi tukang sihir untuk mengubati sihir adalah haram sama sekali. Tak boleh berjumpa tukang sihir. Pergilah kepada perawat yang menggunakan ruqyah berasaskan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengubati sihir. Sekiranya mampu, boleh merawat sendiri berdasarkan petunjuk Qurani dan hadis Nabawi. Contohnya, membaca ayat kursi, tidak tinggal solat dan sentiasa berdoa. Baik, kita tengok kepada apa pengertian sihir. Okey, dekat sini panjang sikit lah. Okey, sihir ialah ikatan ataupun jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sekali lagi, sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Itulah pengertian sihir. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Okey, banyaklah contoh-contoh sihir yang berlaku dalam negara kita ni. Baik, ahli sihir ni dia guna apa? Ahli sihir menggunakan syaitan sebagai perantaranya. Jadi kenapa sihir ini mengandungi unsur syirik? Kita dah belajar dah syirik kan? Syirik ialah menyekutukan Allah, memohon pertolongan selain daripada Allah. Jadi kenapa sihir ini adalah syirik? Sebab dia memohon pertolongan daripada syaitan. Jadi sebab tu dia ada syirik. Okey, baik. Kita tengok sikit lagi tentang kesan kesan sihir. Apakah kesan sihir kepada seseorang? Yang pertama, boleh merosakkan akidah. Yang kedua, dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, mendorong sifat iri hati, dengki. Kemudian, malas berusaha, membazir wang dan masa, hati resah gelisah, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Ini adalah kesan-kesan sihir kepada seseorang. Baik, kemudian apakah tindakan kita? Tindakan yang perlu diambil untuk menjauhi perbuatan sihir. Yang pertama, semestinya mendalami ilmu agama, mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian. Yang paling pertama pada solat 5 waktu. Kemudian berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu.
membanyakkan berdoa, berzikir, memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini. Untuk menilai kefahaman kamu, jadi Ustaz sediakan soalan kuis. Kamu boleh menjawab soalan kuis dengan teliti. Teruskan usaha kamu. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.